Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita akan masuk ke satu bahagian yang baru, iaitu aliran seni catatan. Pada minggu lepas, kita telah pun mempelajari apakah teknik dalam seni catatan, apakah yang dimaksudkan dengan seni catatan, dan apakah media dan bahan serta peralatan yang digunakan di dalam seni catatan. So, pada minggu ini, kita akan masuk kepada aliran seni catatan. Okey, aliran yang pertama ialah aliran naturalisme. Okey, aliran ini menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar dan dia lebih kepada alam semula jadi. Okey, boleh tengok contoh lukisan. Ini adalah contoh lukisan untuk naturalisme. Okey. Yang seterusnya ialah realisme atau realism, pergerakan seni lukis Perancis yang menentang idealisme Akademi Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Dia lebih kepada keadaan sebenar kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Okey, kalau kita tengok sini, ni adalah contoh aktiviti seharian masyarakat di sana. Okey, ni adalah contoh lukisan. Okey, yang seterusnya aliran impresionisme, style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870-an yang lebih mengutamakan kesan pada suasana atmosfera. Maksudnya dia lebih kepada keadaan di langit. Okey. Ini contoh pada waktu mungkin waktu kalau ada ini bulan, okey, mungkin bulan pada waktu malam lah mungkin sebab dia warna biru kebiruan. Okey, waktu tengah hari maksudnya dia punya kesan details, maksudnya style lukisan cat itu dia lebih tertumpu kepada keadaan langit. Okey, boleh tengok contoh lukisan. Okey, yang seterusnya ialah ekspresionisme, ekspresi, maksudnya menggambarkan perasaan, ekspresi ya. Pergerakan seni lukisan pada awal abad ke-20-an di Eropah yang menekankan pernyataan emosi. Okey, contoh kalau kita tengok lukisan yang ini, okey, bila ada orang yang dalam keadaan yang mulut melopong, pegang telinga, mungkin dalam keadaan yang ketakutan, stres, mungkin macam tu. Okey, apa yang cuba digambarkan oleh pelukis ialah tentang berkaitan dengan emosi. Okey, contoh lagi ini. Emosi apakah ini? Okey, yang seterusnya ialah surrealisme, pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda separuh sedar sebagai sumber kreatif. Okey, maksudnya lukisan-lukisan yang kalau ikut dalam keadaan sebenar kita dia yang tidak logik. Separuh sedar, maksudnya sesuatu yang di luar kotak pemikiran normal lah. Okey, contoh tengok macam mana dalam keadaan jam tu dia macam melecur, macam dia tengoklah keadaan dia, kan? Okey, kemudian di atas meja ada hidangan kepala. Okey, di atas pokok ada rumah, ada bangunan. Ya, okay. Itu maksudnya ialah meneroka bahagian minda separuh sedar. Kalau kamu Google tema surrealisme, dia ada banyak lagi lukisan yang kamu pun kalau tengok macam wow, macam tu dia punya perasaan. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah kubisme, style separuh abstrak awal abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Okey, kalau biasanya diberi tema untuk melukis, pelajar lebih suka menggunakan tema kubisme sebab dia mungkin lagi mudah kepada pelajar. Okey, ini mungkin boleh guna watercolor, boleh guna poster color. Biasanya dua color itulah yang pelajar guna untuk menengah rendah. Okey, maksudnya dia menggunakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Boleh menghasilkan apa saja bentuk tapi menggunakan bentuk-bentuk geometri.
Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah ekspresionisme abstrak. Style seni abstrak yang bermula di New York pada tahun 1940-an yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Okey, yang kita tahu abstrak ialah satu seni yang dia secara bebas, mungkin dia hanya satu sapuan berus, okey, yang pada penglihatan orang biasa, okey, yang terutamanya yang bukan orang seni, dia lagi macam susah mau terima apakah yang cuba disampaikan oleh pelukis. Dia memang sangat abstrak. Hanya pelukis sahaja yang memahami apa yang cuba disampaikan. Okey, boleh tengok contoh lukisan. Okey. Ini adalah contoh luahan emosi dalam bentuk abstrak. Okey, dan yang terakhir ialah aliran seni pop art. Okey, biasanya pelajar pernah nampak lukisan-lukisan macam ni. Superman, selalulah pernah buat macam ni. Okey, aliran seni lukis moden barat pada tahun 60-an hingga 70-an yang menggunakan unsur tampak iklan atau bidang komersial. Okey, kalau pelajar Google pop art, aliran pop art, dia punya style lukisan, mesti kamu boleh faham, mesti boleh senang mau detect bila sudah nampak. Okey, itu ialah seni pop art. Dia sebenarnya lebih kepada bidang komersial. Okey, so untuk aliran seni kita cuma mempelajari setakat ini sahaja. Okey, sekurang-kurangnya pelajar boleh membezakan setiap seni aliran. Kalau tengok gambar, okey, boleh mengenal pasti ini aliran apa, ni aliran apa. Okey, so untuk hari ini untuk tajuk aliran dia setakat ini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa siapkan tugasan yang sudah cikgu up dalam grup. Okey, so terima kasih kerana menonton.